Oke, salam dan salam sejahtera. Ada pencerahan saya berkenaan dengan isu terkini yang mana kita tahu kenyataan terbaru dan juga yang mengejutkan kita sebagai rakyat Malaysia, yaitu syarikat palsu milik keluarga Menteri. Ini adalah pendedahan daripada saudara Rafizi Lamli, yang mana beliau berjanji bahawa beliau akan mendedahkan bagaimana syarikat-syarikat palsu yang mirip dengan nama Perancis yang benar-benar wujud telah digunakan untuk menjadi alat pembekal alat ganti spare part kepada projek kapal LCS. Jadi selama ini yang kita rakyat rasa yang mana duit 6 bilion habis tetapi kapal tak siap dan akhirnya terbengkalai, yang mana menjadi pertikaian rakyat menghabiskan dana begitu besar tetapi hasilnya tak ada. Jadi siasatan dalaman skandal LCS semakan susulan saya menunjukkan kesimpulan-kesimpulan berikut. Nombor 1, 2 buah syarikat palsu yang menggunakan Alizas Marine telah didaftarkan. Sebuah syarikat bernama Alizas Marine Limited yang didaftarkan di Malta dan sebuah lagi syarikat bernama Alizas Marine Labuan yang didaftarkan di Labuan. Kedua-dua syarikat berstatus syarikat pesisir luar pantai offshore dan tidak boleh dijejaki. Kewujudan Alizas Marine Limited hanya diketahui apabila pangkalan data syarikat pesisir luar pantai dibocorkan oleh pemberi maklumat sehingga menjadi skandal besar dunia dikenali sebagai Panama Papers and Paradise Papers. So, nombor 3, dia kata semakan dengan pangkalan data Paradise Paper mengesahkan kewujudan syarikat Alizas Marine Limited yang dimiliki oleh seorang bernama Zainab Muhammad Saleh. Jadi di sini juga saudara Rafizi memberi rujukan-rujukan untuk kita ke link yang mana kita boleh cek siapa dia yang bernama Zainab Muhammad Saleh ini. Jadi yang keempat, kata saudara Rafizi Lamli, Zainab Muhammad Saleh juga pemegang saham sebuah lagi syarikat pesisir luar pantai yang ditubuhkan di Malta bernama Intralogistics Limited. Syarikat ini memegang saham di dalam Alizas Marine Labuan. Kertas siasatan dalaman skandal LCS menerangkan secara jelas penglibatan syarikat-syarikat Alizas Marine yang menyeleweng dana kapal perang LCS. Ini adalah orang yang bertanggungjawab, yaitu Zainab Muhammad Saleh yang membuka syarikat yang mana dia adalah orang yang bertanggungjawab yang mana menyeleweng dana kapal LCS ini, kapal perang LCS ini. Ada beberapa bentuk penyelewengan yang berlaku, kata saudara Rafizi Lamli. Pertama, syarikat-syarikat sebegini dilantik bagi juru runding teknikal sedangkan mereka tiada kepakaran dalam projek. Mereka menghantar invoice bagi kerja-kerja tidak dilaksanakan. Sebanyak RM23.37 juta diselewengkan menggunakan kaedah ini di awal pelaksanaan projek sekitar 2011 sehingga 2014. Jadi kedua-dua Alizas Marine juga dilantik sebagai pembekal alat gantian spare part kepada projek LCS. Lantikan itu berdasarkan maklumat palsu, kononnya ia mempunyai lesen dari kerajaan Perancis untuk menjadi pengekspor global alat gantian pertahanan, sedangkan ianya tidak mempunyai lesen itu. Jadi ini adalah satu kesalahan juga yang kita lihat. Projek LCS membayar sekitar RM210 juta bagi alat-alat gantian yang kononnya dibekalkan oleh syarikat Perancis, tetapi bayaran diselewengkan ke syarikat-syarikat palsu yang ditubuhkan di Malta dan Labuan. Siapa Zainab Muhammad Saleh ini yang begitu berpengaruh dalam projek LCS? Jadi di sini saudara Rafizi Ramli menerangkan siapa dia Zainab Muhammad Saleh ini, yang di sini beliau mengatakan Zainab Muhammad Saleh ialah isteri kedua kepada Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Semasa skandal ini berlaku, beliau yang juga ahli Parlimen Mersing merupakan pemimpin UMNO sebelum menyertai Bersatu pada selepas PRU 2018. Laporan siasatan dalam projek LCS juga secara jelas menyebut bahawa Zainab Muhammad Saleh adalah isteri kepada Dr. Latif Ahmad. Muka surat 96 perenggan 3 16 13-2 laporan menyebut is not that Abdul Latif is the spouse of Zainab, yang bermaksud
siasatan mengambil maklum bahawa Abdul Latif adalah suami kepada Zainab. Beliau adalah timbalan Menteri Pertahanan bagi tempoh 2008 hingga 2013. Menteri Pertahanan ketika itu ialah Datuk Seri Zahid Hamidi, Presiden UMNO sekarang. Semakan saya menunjukkan bahawa skim penyelewengan dana awam dari projek LCS ini dibuat selama bertahun-tahun dan dengan penuh perancangan. Saya juga boleh mengesahkan bahawa ada sebagai bentuk kontrak pertahanan lain yang melibatkan Abdul Latif, melibatkan Latif Ahmad, dan LCS bukan satu-satunya projek yang membabitkan syarikat-syarikat berkait dengan beliau. Ada beberapa projek pertahanan negara yang lain yang turut melibatkan Alizas Marine dan beberapa syarikat lain yang dimiliki, dikawal oleh beliau sendiri, iaitu Latif Ahmad dan juga istrinya. Pelbagai maklumat ini akan dikeluarkan pada kadar segera. Hakikat bahawa skim-skim penyelewengan dana LCS menunjukkan syarikat-syarikat palsu yang dimiliki oleh timbalan Menteri Pertahanan pada ketika itu bukanlah satu kebetulan. Sebab itu, saya dari awal telah menuntut penjelasan dari Zahid Hamidi sebagai Menteri Pertahanan yang bertanggungjawab menukar reka bentuk kapal dari Sigma kepada Gowin dan Najib Razak yang merupakan Menteri Kewangan dan Perdana Menteri ketika itu. Mustahil skim penyelewengan ini yang melibatkan projek-projek mengendalikan kedua-dua mereka, Najib dan Zahid, yang boleh berlaku tanpa pengetahuan mereka. Jadi kita lihat di sini bahawa yang terlibatnya juga Presiden UMNO sekarang, yang mana juga Najib Razak, mantan Perdana Menteri kita. So, mereka juga terbabit dalam isu ini. Saya harap pendedahan saya pada hari ini menutup mulut UMNO Barisan Nasional yang cuba menyalahkan pesara-pesara tentera laut apabila skandal ini meletup. Skandal sebesar ini tidak boleh berlaku tanpa ada dalang dari kalangan pemimpin UMNO yang membuat keputusan-keputusan besar pada ketika itu. Sedangkan pesara-pesara tentera laut hanya bersubahat melaksanakan penyelewengan. Saya juga berharap pemimpin Perikatan Nasional dari Bersatu dan PAS mula sedar bahawa skandal LCS ini akan turut mengheret mereka kerana pemimpin kanan mereka, Latif Ahmad dan keluarganya, terlibat secara langsung dalam syarikat-syarikat palsu menyeleweng dana projek LCS. Saya menunggu reaksi pemimpin UMNO, PAS dan Bersatu membentuk kerajaan persekutuan kali ini. Jadi ini adalah kenyataan Rafizi Ramli, begitu tegas dalam isu ini. So, bermaksud di sini, apabila kita lihat Tan Sri Muhyiddin Yassin kata nak menghapuskan rasuah lah, perjuangkan rasuah lah, begitu juga pimpinan PAS, maka kita lihat di sini apakah reaksi mereka berkenaan dengan isu ini, yang mana UMNO adalah dalangnya dalam isu ini. So, pemimpin-pemimpin UMNO seperti Presiden UMNO dan juga mantan Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Najib Razak, mereka harus bertanggungjawab kerana Datuk Seri Najib Razak waktu itu Menteri Kewangan dan juga Perdana Menteri, dan Datuk Seri Zahid Hamidi adalah kita tahu sebagai Menteri Pertahanan yang bertanggungjawab untuk menukar ke bentuk Sigma ke Gowin waktu itu. So itulah yang kita lihat betapa rakusnya kita punya pimpinan politik negara ini apabila mereka terlalu lama berkuasa dan akhirnya mereka tahu jalan-jalan bagaimana selok belok untuk menjadi pencuri ataupun membuat rasuah untuk menyelewengkan duit rakyat, yang mana mereka tidak pernah puas dengan kekayaan yang ada di dunia ini. So, pemimpin PAS yang sepatutnya menghuraikan perkara ini, keluarkan dalil-dalil mereka berkenaan dengan isu ini. Dan kita tahu kalau saudara Rafizi Ramli boleh membuka mulut seperti ini, saya yakin bahawa beliau penuh yakin kalau berani anak jantan sila saman Rafizi Ramli ataupun buat kenyataan untuk cuba membidas kenyataan yang dikeluarkan oleh saudara Rafizi Ramli. Inilah kehebatannya saudara Rafizi Ramli sebagai timbalan presiden kami yang kami amat hargai, sentiasa memberi kita gambaran yang jelas tentang penyelewengan yang berlaku dalam negara ini. So, sekian pencerahan saya dengan apa yang saya baca ini tadi. Semoga memberi manfaat, dan jika kawan-kawan ingin rujukan, kawan-kawan boleh pergi ke Facebook saudara Rafizi Ramli dan membaca di situ sepenuhnya laporan penuh. Okey, sekian, terima kasih.